Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah memberikan kita ruang, Allah memberikan kita peluang untuk kita sama-sama menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam, yang mana alhamdulillah kita telah sampai kepada perbincangan kemusykilan yang ke-11. Ini bermakna malam ini kita akan membicarakan kemusykilan yang ke-12. Selanjutnya kita akan sambung kemusykilan yang ke-13, yang ke-14. Jika ada waktu kita masuk kemusykilan yang ke-15. Untuk mengetahui seberapa banyak perbincangan kita kemusykilan tentang kisah Nabi Allah Yusuf ini, seperti yang kita telah pun kongsikan, yang telah pun kita wawarkan sebelum ini, maklumat tersebut boleh dilihat pada nota yang siri pertama yang kita ada meletakkan senarai para rasul yang kita akan bincangkan. Kemudian setiap rasul itu apakah topik-topik yang kita akan bicarakan, seperti mana kajian yang dilakukan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khadidi rahimahullahu ta'ala alaih. Jadi izinkan saya memaparkan senarai kemusykilan topik berkenaan dengan kisah Nabi Allah Yusuf, yang mana kita, seperti yang saya sebutkan tadi, kita dah sampai kepada fakta yang ke-12 kan, yang ke-11. Jadi malam ni insya-Allah kita akan masuk kepada kemusykilan yang ke-12, iaitu permintaan Nabi Allah Yusuf kepada Al-Malik, kepada raja yang menguasai Mesir, untuk memegang satu jawatan yang sangat penting. Okay. Kemusykilan ke-12 ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada nota yang pernah diberikan pada minggu-minggu sebelum ini. Kalau nota yang tuan-tuan dapat pada hari ini, ia adalah nota bermula kemusykilan yang ke-13 sehinggalah kemusykilan yang ke-15. InsyaAllah selepas perbincangan kita yang ke-12, kita akan terus kepada perbincangan kemusykilan yang ke-13, iaitu kita ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi semasa Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam bertemu dengan adik-beradiknya. Berapa kali mereka datang ke Mesir, mereka balik ke Palestin, mereka berulang-alik bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, dan apa yang berlaku sepanjang pertemuan mereka di Mesir. InsyaAllah malam ni kita akan sebutkan secara ringkas. Kemudian insyaAllah kalau Allah berikan kita lagi ruang, kita akan bincangkan tentang mengapa mata Nabi Yaqub ini menjadi rosak. Adakah matanya sudah jadi buta, ataupun dia bukanlah buta tetapi nak menunjukkan kepada tahap kesedihan. Yang ini kita akan bicarakan insya-Allah sebentar lagi pada kemusykilan yang ke-14. Jika kita ada sedikit lagi waktu,
kita cuba masuk kepada perbincangan yang ke-15, iaitu bagaimana peristiwa Nabi Allah Yaqub dia boleh mencium baju yang dikirimkan oleh Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Okay. Beberapa kemusykilan yang kita paparkan pada malam ini, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah berulang-ulang kali mendengar kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Jika ada maklumat-maklumat yang sama, maka anggaplah ia sebagai pengukuhan, sebagai pengulangan untuk mengingatkan kita kembali apa-apa yang telah pun dipelajari. Kita mulakan perbincangan kita yang ke-12, iaitu tentang permintaan Nabi Allah Yusuf untuk memegang jawatan menteri. Memegang jawatan yang ada kaitan dengan ekonomi, yang ada kaitan dengan perbendaharaan negara Mesir. Adakah Nabi Allah Yusuf yang minta jawatan tu sama macam orang sekarang yang berebut-rebut nak mencari jawatan, sehingga tak sempat-sempat, walaupun hujan ke tak hujan ke, kan, walaupun banjir ke tak banjir ke, ada kisah, asalkan menang dapat jawatan yang diperlukan. Adakah Nabi Allah Yusuf itu sama macam orang-orang zaman sekarang yang mengejar mencari jawatan itu? Jadi mari kita bincangkan, apakah sebenarnya yang Nabi Allah Yusuf minta jawatan untuk menjaga perbendaharaan negara Mesir. Maklumat ini sudah pasti tidak lain dan tidak bukan kita kena merujuk kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam surah Yusuf. Tidak ada ayat lain di dalam Al-Quran yang ada kaitan kisah Nabi Yusuf, melainkan mesti merujuk dalam surah Yusuf sahaja. Okay. Ayat yang kita maksudkan adalah ayat yang terletak pada ayat, kita tengok kemusykilan yang ke-12. Okey. Ia bermula daripada ayat nombor 54. Ayat nombor 54, sebelum Nabi Allah Yusuf ini dia meminta jawatan, raja iaitu Al-Malik yang telah bermimpi, dan mimpi beliau itu telah ditafsirkan oleh Nabi Allah Yusuf. Okay, dan tafsiran dan mimpi yang raja tu mimpi adalah benar. Dan Nabi Allah Yusuf lah manusia yang telah mentafsirkan mimpi tersebut. Perlu buat apa 7 tahun yang pertama, 7 tahun yang berikutnya, dan tahun yang ke-15 apa yang berlaku. Okay. Setelah itu, pada ayat 54, setelah selesai, setelah bersih nama Nabi Allah Yusuf, sebelum ni kan kita tahu Nabi Allah Yusuf telah ditawarkan untuk mendapat pengampunan diraja, untuk keluar penjara. Tetapi Nabi Allah Yusuf dia tak nak keluar daripada penjara, melainkan kes dia itu dibincangkan semula untuk mencari jawapan siapa sebenarnya yang bersalah. Okey, jadi kita dah bincang dah selesai. Perempuan-perempuan yang kawan kepada Zulaikha itu telah mengaku, dan isteri Al-Aziz iaitu Zulaikha itu, kita sebut contoh namanya Zulaikha, pun telah membuat pengakuan tentang Nabi Allah Yusuf. Jadi apabila Nabi Allah Yusuf dia dibawa keluar daripada penjara, maka Malik, raja itu berkata, dia kata, waqala al-maliku
ائtuni bihi astakhlisuhu li nafsi. Raja itu berkata, bawa Yusuf itu, jumpa aku, bawa dia kepadaku. Aku hendak jadikan dia orang kepercayaan bagi diriku. Okay. Maknanya raja ni, dia memang nak, kalau kita tengok dalam ayat ni sudah tunjukkan terang-terang bahawa raja tu macam nak bagi sesuatu kekuasaan yang ada pada Yusuf. Kemudian Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam, sebelum dia ucapan beliau, raja tu kata lagi, falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun aminun. Okay. Setelah raja tu dia dapat bercakap dengan Yusuf itu sendiri secara bertemu muka, maka raja itu, beliau pun secara terang-terang menawarkan kepada Nabi Allah Yusuf dan memberikan kuasa yang sepenuhnya tentang Nabi Allah Yusuf. Apa kuasanya? Dia kata, sesungguhnya engkau bermula hari ini akan menjadi seorang di sisi kami, seorang yang berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan kami. Maknanya raja tu kata, engkau akan jadi orang yang paling penting di kalangan kami. Raja tu kata. Kan maknanya raja tu dia dah mula dia dah tawarkan jawatan kekuasaan kepada Nabi Allah Yusuf. Okay. Kemudian kita tengok apa jawapan balas daripada Nabi Allah Yusuf. Beliau mengatakan beliau terima tawaran tersebut, tetapi beliau lebih spesifik. Dia kata, qala ja'alni ala khazainil ardi. Yusuf itu dia berkata, dia jawab balik apabila raja itu telah tawarkan dia untuk menjadi orang yang penting, paling penting di sisi, maksudnya paling penting, ia akan menguasai negeri Mesir. Maka Nabi Yusuf pun dia kata, jadi kalau aku, lantik aku ni menjadi pengurus perbendaharaan hasil bumi. Maknanya Nabi Yusuf ni dia minta satu jawatan supaya dia dapat menguruskan apa ekonomi, apa negara Mesir itu. Sumber-sumber hasil negara Mesir itu dia akan jaga. Okay. Kemudian beliau menjelaskan kenapa dia minta jawatan itu. Dia kata, ini sesungguhnya aku hafizun, adalah orang yang hafiz. Hafiz dekat sini bukan hafiz merujuk kepada orang yang hafal Quran, bukan merujuk kepada saya, bukan hafal Quran di sini, merujuk hafizun, merujuk kepada saya seorang yang ada kemampuan, seorang yang mampu menjaga, memelihara. Menjaga, memelihara apa? Amanah. Lepas tu dia kata alimun, bahkan aku mengetahui, aku berpengetahuan, knowledgeable dalam menguruskan hasil bumi Mesir itu. Ada orang dia gunakan dalil ayat 55 ni untuk diminta jawatan. Dia rebut jawatan. Dia kata Nabi Yusuf pun minta jawatan. Takkan kami tak boleh minta jawatan? Kan? Bahkan ada di kalangan para ulama mengatakan seolah-olah macam Nabi Yusuf pun tamak kan? Dia nak jawatan kan? Dia nak pangkat. Ada setengah orang dia kalau dia ambil nilai positif, dia kata okey, boleh. Dalil sebenarnya memang dalil ni, kisah Nabi Yusuf ni pada ayat 54 dengan 55 ni memang menjadi dalil bahawasanya dibenarkan untuk kita meminta satu jawatan jika dia ada kelayakan, ada kemampuan, barulah dia boleh minta jawatan tu. Masalah sekarang, minta jawatan
latar belakang tak tentu hala, betul tak? Hanya pegang jawatan kerana berlandaskan kepada sesuatu parti. Itu telah menyalahi dari sudut kelayakan untuk memerintah. Dia salah. Sebab itu kita tengok bukan makin bagus tapi makin serabut kita tengok kan. Sebab apa? Sebab dia tidak ada nilai seperti Nabi Allah Yusuf, hafizun alimun. Ni tak nampak. Okey, jadi kita tak mau panjangkan isu tersebut, tetapi kita nak mempertahankan kemuliaan Nabi Yusuf ini. Dia bukan minta jawatan kerana nak kumpul kekayaan. Ada orang dia dapat jawatan makin kaya dia. Sebelum jadi menteri, biasa-biasa je. Lepas jadi menteri, Masya Allah, kaya raya dia. Kan, duit sampai, contoh. Kan. Nabi Allah Yusuf, tak. Dia bukan minta jawatan kerana dia nak mengumpul kekayaan. Dia bukan nak kayakan adik-beradik dia. Dia bukan nak kayakan bapa dia. Semua orang tahu dalam sejarah adik-beradik Nabi Allah Yusuf ni susah. Nanti kita akan tengok bagaimana mereka sendiri meminta bantuan makanan. Sepatutnya kalau anak dah jadi penguasa negara ni, sepatutnya tentu dia akan mewahkan keluarga dia. Kan? Tak perlulah susah-susah keluarga ni datang daripada Palestin nak masuk ke Mesir minta bantuan kan. Anak dah jadi pemerintah. Kan? Sepatutnya hantarlah makanan tu pergi ke Palestin, bukan orang Palestin datang cari makanan. Di sini pun menunjukkan bahawa Nabi Allah Yusuf bukan seorang yang gilakan pangkat, bukan seorang yang gilakan kekuasaan. Nabi Allah Yusuf bukan seorang yang kemaruk jawatan, tetapi dia minta jawatan itu kerana dia memang layak dan dia tahu kepentingan untuk menjaga pendapatan, menjaga hasil bumi Mesir ketika itu. Kenapa kita kata dia mampu, dia mengetahui, tuan-tuan? Nabi Allah Yusuf dia seorang rasul. Terbukti dia layak macam mana? Macam ni kita tahu dia layak sebab siapa yang mentafsirkan mimpi yang 7 tahun bumi Mesir ini akan subur, kemudian 7 tahun bumi Mesir ini akan berada dalam keadaan yang musim kemarau. Kan? Lepas tu tahun yang berikutnya akan jadi subur. Siapa yang mengajar bahawasanya makanan-makanan itu perlu dijimatkan? Nak ambil biji-bijian ini, jangan ditanggal daripada tangkalnya. Siapa dia? Nabi Allah Yusuf lah. Maknanya dia memang seorang yang kompeten, berkelayakan. Jadi kalau kita baca ayat ni juga, 54 membuktikan, ayat 55 membuktikan. Ayat 54 tadi buktikan bahawa memang ada tawaran daripada pihak raja setelah melihat apa yang ditafsirkan oleh Nabi Allah Yusuf. Maka sudah pasti Nabi Allah Yusuf dia akan menguruskan negara Mesir itu dengan penuh amanah, dengan penuh kebijaksanaan. Sudah pasti ia buat dengan penuh keadilan semata-mata kerana Allah. Bukan kerana nak kayakan anak beranak, bukan nak kumpul kekayaan, bukan. Jadi moga-moga kisah Nabi Allah Yusuf ini boleh dijadikan teladan oleh mana-mana manusia yang dia nak mencari jawatan, mengejar jawatan. Cuba bandingkan. Adakah kamu yang minta jawatan itu hafizun? Adakah kamu itu alimun? Berapa banyak pengalaman kamu nak menguruskan sesuatu?
Tanya. Maka kalau tidak ada nilai hafizun, kalau tidak ada nilai alimun, maka tak sahlah untuk apa? Mengorbankan diri di hari akhirat. Kerana jawatan ini akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita selesailah cerita tentang kemuskilan yang ke-12 pada malam ini. Dan tuan-tuan dan puan, bermula ayat nombor 55 ni, watak raja tu, watak raja tu dia dah tak ada dah. Maksudnya apabila kita masuk ayat nombor 56 kan, sampailah ayat last kali kisah Nabi Allah Yusuf ni, tuan-tuan dan puan, watak raja tu Allah tak cerita dah. Watak raja tu dia dah tak muncul dah. Maknanya bermula ayat 55 ni, setelah Nabi Allah Yusuf dia dapat memegang sebagai orang yang berkuasa menjaga khazanah perbendaharaan negara Mesir ni, watak raja tu dah Allah memang diamkan, Allah tak ceritakan. Apa jadi pada raja ni? Kan? Adakah raja ni dia masuk campur lagi dalam urusan negara Mesir tu? Kalau kita baca ayat, tak ada dah. Watak raja tu dah tak wujud dah. Apa jadi pada dia? Wallahu a'lam. Al-Quran tidak menceritakan. Tetapi Al-Quran menceritakan bermula ayat nombor 55 ini, bagaimana Nabi Allah Yusuf dia menguruskan negara Mesir dengan bijaksana. Okay. Jadi kita kena bacalah keseluruhan cerita Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Okay. Jadi kita masuk kepada perbincangan kemuskilan yang ke-13. Okay. Kemuskilan di ke-13 ni, kalau siapa yang dia biasa berulang kali mempelajari kisah Nabi Allah Yusuf ni, mungkin dah tak jadi kemuskilah, mungkin dah tak jadi muskil. Tetapi bagi sesiapa yang mungkin dia kali pertama pernah dengar, mungkin dia tak pernah dengar, tak belajar dengan lebih mendalam, mungkin kita akan jadi keliru, macam mungkin akan timbul sikit kemuskilan macam berapa kali Nabi Allah Yusuf jumpa dengan adik-beradik dia, berapa pertemuan, apa yang berlaku. Jadi Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi yang kita jadikan kajian beliau ini sebagai perbincangan yang kita bincangkan, maka beliau jadikan kisah Nabi Allah Yusuf bertemu dengan adik-beradik dia sebagai kemuskilan yang perlu diperungkaikan. Okay. Jadi untuk mudahkan perbincangan, tuan-tuan dan puan, okey, kehadiran adik-beradik Nabi Allah Yusuf daripada Palestin masuk ke dalam Mesir, bertemu dengan Nabi Allah Yusuf ini, kali pertama mereka sampai, ia bermula pada ayat nombor 58. Ayat nombor 58. Okey, maknanya Allah Ta'ala cerita bagaimana Nabi Allah Yusuf dia dah menjalankan fungsi dia sebagai penjaga khazanah bumi Mesir. Sampailah pada waktu berlakulah musim kekurangan bekalan makanan. Dia macam sama macam kita alami, betul tak tuan-tuan puan kan? Kita kan sekarang mengalami krisis makanan. Tapi kadang-kadang kita buat tak tahu je, betul tak? Kan? Tapi kita tak, sepanjang kita dengar krisis makanan ni kan, kita belajar, dunia dah bincang krisis makanan. Tapi kita Malaysia ni macam, saya wallahu a'lam, mungkin tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan perempuan, dengar tak kerap dibincangkan di media sosial ke, keluar dalam berita ke? Setakat yang saya duduk
dengar tiap-tiap hari ni, setakat ni tak, kita jumpa sekejap je. Kita pernah dengar sekejap di isu tentang krisis makanan. Tu je. Kekurangan telur lah, kekurangan minyak lah. Kan? Sekejap je. Lepas tu dah tak ada bincang dah. Sedangkan krisis makanan ni isu dunia. Sejak apa? Sejak negara-negara yang mengeksport makanan utama kita ni berlaku peperangan kan. Ukraine berperang dengan Russia contoh kan. Tapi alhamdulillah Allah ni dia susun kita malam ni kita bincang isu sampai kepada isu krisis makanan. Pada ketika itu negara yang menyimpan makanan yang banyak adalah Mesir. Seperti mana yang kita pernah, seperti mana tuan-tuan tahu kan, yang Nabi Allah Yusuf telah mentafsirkan 7 tahun subur, 7 tahun akan berlaku krisis makanan. Maka tahun itulah, 7 tahun yang berikut itulah datangnya adik-beradik Nabi Allah Yusuf daripada Mesir, daripada Palestin, masuklah ke Mesir. Bermula ayat nombor 54. Ayat 58. Okey, kita bukan, tuan-tuan dan puan, dalam pengisian ni kita bukan nak bincang panjang lebar secara terperinci kisah, cuma saya sebut secara ringkas saja sebab kita nak bincang kemusykilan, bukan kita nak tadabbur, kita nak mendalami ayat tu satu persatu, iaitu memang kena buat, kita kena lalui satu slot ni yang khas tentang Nabi Allah Yusuf. InsyaAllah mungkin kita cari waktu yang sesuai, kita akan bincangkan. Nota tu ada keseluruhan kisah Nabi Allah Yusuf. Saya ada nota yang khas daripada ayat yang keempat sampailah kisah yang hujung bersama dengan teladan dia. Okey, jadi ayat 58 kita tahu memang Quran sebut saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir lalu dia jumpa Nabi Yusuf tu sendiri. Tetapi Allah kata Nabi Allah Yusuf kenal abang-abang dia tu. Tetapi mereka tak kenal Nabi Allah Yusuf. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Kenapa? Kenapa Nabi Allah Yusuf boleh kenal abang-abang dia, saudara-saudara dia, tetapi saudara-saudara dia tak kenal Nabi Allah Yusuf? Antara salah satu alasan yang para ulama kata kerana Nabi Allah Yusuf semasa mereka cuba ketika mana mereka meletakkan Nabi Yusuf di dalam perigi itu, fi ghayabatil jub itu, Nabi Allah Yusuf masih lagi kecil. Belum sampai umur baligh lagi pun. Jadi anak-anak yang masih remaja, apabila dia makin membesar dewasa, rupa dia kadang-kadang kita tak kenal kan. Macam tuan-tuan tengok anak-anak saudara, tengok anak buah kan, tengok anak kita kan. Mula-mula dah lain betul. Kalau kita lama tak jumpa, dulu sekolah rendah sama-sama, tiba-tiba dah rumah tangga jumpa balik, tengok lain betul kan. Begitulah keadaan Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian ketika mana mereka nak mendapatkan gandum, mereka nak dapatkan biji, mereka nak dapat biji-bijian ni kan untuk mereka makan ini, maka Nabi Allah Yusuf sendiri yang memberikan, yang menyukat makanan tersebut berapa banyak nak bagi. Itu pada ayat nombor 59. Ketika mana Nabi Allah Yusuf memberikan sukatan berapa kilo nak bagi, contoh berapa gram, berapa kilo nak bagi kepada setiap seorang yang datang tu, Nabi Allah Yusuf sendiri yang menyukat dia. Macam mana dia sukat? Kita sedia maklum, tentu ada alat penyukat. Macam kita nak
nak ambil beras lah kan. Kalau macam saya guna ada penyukat, orang katakan guna cawan lah, guna apa kan. Okey, 2 cawan, 3 mangkuk, 1 mangkuk kan. Jadi masa nama Nabi Allah Yusuf, dia ada satu sukat. Yang sukat tu yang memang kerajaan punya lah. Okay, sukatan dia tu memang sukatan yang khas untuk menyukat makanan-makanan yang nak diberi kepada orang yang memerlukan. Ketika mana Nabi Allah Yusuf dia menyediakan bekalan-bekalan untuk adik-beradik dia ni yang datang, Nabi Allah Yusuf telah pesan, nanti kalau korang datang lagi, bawa saudara kamu yang sebapa. Kenapa dia cakap saudara kamu yang sebapa? Di sini para ulama tafsir kata menunjukkan bahawasanya Nabi Allah Yusuf dengan Bunyamin itu dia sebapa tapi tidak seibu. Maknanya apa? Maknanya saudara-saudara dia ni macam abang-abang tiri lah. Tapi Bunyamin tu memang satu ibu dan satu bapa. Kalau macam adik-adik-beradik yang lain, satu bapa tapi tidak seibu. Ini di antara ulasan sebahagian daripada ulama tafsir kata macam tu. Dia kata, lepas tu dia kata min abikum. Min abikum yang sebapa. Yang sebapa. Okey. Kemudian Nabi Allah Yusuf ni, cara dia nak bagikan macam nak bagi mereka rasa selesa, rasa percaya. Nabi Allah Yusuf buatlah, dia kata, korang tengokkan sendiri macam mana aku sukat gandum-gandum ni nak bagi pada kamu ni. Okey. Kemudian Nabi Allah Yusuf dia pesan. Bukan sekadar dia menunjuk tentang bahawa dia baik, dia suka dengan adil, tetapi Nabi Allah Yusuf ingatkan. Dia kata nanti kalau kamu tak bawa saudara kamu seorang lagi yang sebapa dengan kamu, kamu tak dapat lagi bekalan makanan daripadaku. Masa tu jangan kamu jumpa dengan aku. Kata Nabi Allah Yusuf. Okey. Jadi ini adalah pertemuan yang pertama. Okey. Kemudian Nabi Allah Yusuf, kemudian 10 adik-beradik dia itu, mereka mengatakan pada ayat 61, okey, mereka kata macam ni, seolah-olah ayatnya mereka kata, okey tak apa, kami cuba sedaya upaya untuk pujuk ayah kami ni Yaqub untuk benarkan dia bawa seorang lagi saudara kami sebapa dengan kami untuk datang sekali lagi. Sebab mereka tahu bekal yang mereka dapat itu tidak cukup. Sekali dapat terus cukup, tak ada. Mereka kena datang lagi berulang-ulang kali. Okey. Jadi ayat nombor 62, dalam masa yang sama, Nabi Allah Yusuf ni, dia kan seorang penguasa, kan? Dia orang yang menguasai kerajaan Mesir ketika itu, maka sudah pasti dia akan ada banyak pembantu-pembantu dia. Kan? Kalau tuan tengok, Perdana Menteri saja ada berapa pembantu dia? Isu politik lah, isu agama lah, macam-macam kan. Apatah lagi kalau Nabi Allah Yusuf. Jadi ketika mana pembantu-pembantu Nabi Allah Yusuf ni nak letakkan barang-barang yang mereka telah tukar ganti. Maknanya adik-beradik Nabi Allah Yusuf dia datang, dia tukar gandum itu dengan sesuatu barang, macam sistem barter lah, kan? Bagi barang, tukar dengan barang. Jadi ketika mana
ketika mana barang-barang gandum itu dah nak diletakkan bagi setiap seorang ni ada satu sukatan. Dalam masa yang sama, Nabi Allah Yusuf perintahkan, pulangkan balik barang yang mereka tukar dengan gandum tadi. Supaya nanti waktu mereka sampai dekat rumah diorang, moga-moga mereka rasa macam tertarik hati untuk mereka datang kembali ke Mesir. Maknanya Nabi Allah Yusuf ni bagi percuma. Bagi percuma gandum-gandum yang mereka nak ambil. Sebab kalau ikutkan, gandum-gandum perlu ditukar dengan barang lain. Tapi barang lain tu telah dipulangkan semula oleh Nabi Allah Yusuf. Tetapi masa ni, adik-beradik Nabi Allah dia tak tahu lagi bahawasanya barang yang mereka tukar tadi tu telah dikembalikan semula, diletakkan bersama-sama dengan karung yang mereka bawa lah. Mereka bawa guni ke kan, nak letak gandum mestilah macam guni ke karung ke kan. Zaman dulu mana ada Tupperware ke, dia dah Tupperware bekas kan, dia maksudnya dia bawa macam karung guni lah. So dalam tu diletakkan barang dagang, barang yang nak ditukarkan tadi. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, baliklah adik-beradik Nabi Allah Yusuf ke Palestin. Apabila mereka balik ke Palestin, kita terus masuk ayat 63, mereka ni cepat-cepat mereka cakap dekat ayah mereka. Sebab mereka tahu dah Nabi Yusuf pesan tadi. Kan sebelum mereka balik, Nabi Yusuf telah pesan, kalau hampa nak lagi bekalan makanan ni, hampa kena bawa seorang lagi. Seorang lagi. Kenapa kena bawa seorang lagi? Nanti kita akan tengok kenapa sebenarnya. Okey. Jadi cepat-cepat mereka kata, ayah, kami ni takkan dapat bekalan lagi tahu lepas ni. Kami takkan dapat lagi bekalan ni. Maka ayah izinkan kami. Kalau ayah nak kami dapat bekalan makanan ni lagi, ayah kena hantar bersama dengan kami nanti Bunyamin. Ayah kena izinkan dia pergi dengan kami. Kami janji ayah, kami janji. Kami akan jaga dia kali ini dengan sebaik-baiknya. Okay. Kemudian, apa respon daripada Nabi Allah Yaqub? Nabi Allah Yaqub ni dia berhati sangat. Dia dah lalui dah macam mana mereka berjanji kepada Nabi Allah Yaqub ada 3 jaminan. Tuan-tuan kena ingat balik semula. Macam mana adik-beradik Nabi Allah Yusuf, dia cuba pujuk bapa dia tu untuk bawa keluar Nabi Allah Yusuf pergi bermain tu. Mereka sebut ada tiga jaminan mereka garanti dekat ayah dia. Kan? Yang pertama dulu, mereka pernah kata kami ni benar-benar sayang kat dia. Lepas tu mereka pernah kata, mereka kata kami benar-benar akan jaga dia. Ketiga, mereka kata kalau ada serigala datang, alah serigala tu takkan dekat dengan kami ayah, kami ni ramai ni 10 orang ni. Begitu. Akhirnya hilang Nabi Allah Yusuf. Sedangkan kita tahulah kan, mereka yang buat-buat cerita. Okey. Jadi kali ni nak minta pula Bunyamin dibawa sekali dengan mereka. Sudah pasti Nabi Allah Yaqub merasa terlalu berat hati nak berikan Bunyamin keluar bersama-sama dengan mereka. Dan akhirnya Nabi Allah Yaqub, dia memang tidak ada pilihan lah sebenarnya. Nanti kita akan tengok dibenarkan juga. Cuma dia tak boleh harap siapa-siapa dah. Anak-anak ni bukan boleh percaya dah. So diharapkan siapa? Sudah pasti seorang Rasul, dia hanya mengharapkan Tuhan Allah yang merupakan pemelihara yang boleh jamin bahawa Bunyamin ini akan selamat. Okey. Kemudian adik-beradik Nabi Allah Yusuf ni,
Dalam masa yang sama, mereka pun pergilah buka balik guni-guni, karung-karung yang mereka dapat berdasarkan makanan tu, tiba-tiba terkejut orang. Sebab apa? Sebab mereka mendapati barang yang mereka sepatutnya tukar dengan gandum itu ada bersama dengan mereka. Lepas daripada peristiwa itulah, mereka ni sangat menjadi lebih percaya, lebih semangat. Kan, ini boleh jadi hujah yang kuat ni pada ayah ni. Kan? Jadi mereka pun cakap dekat ayah. Dia kata, ayah, apa lagi yang kita tengok ni, ayah tengok ni, dia kata. Kan, barang-barang dagangan kita ni, yang kita telah tukar tu, dapat semula. Maknanya, dia nak kata, percuma je kita dapat ni. Kalau macam ni, kita dapatlah beri makan kepada keluarga kita. Kita dapat jaga saudara kita. Saudara kami, adik-beradik dia. Kemudian, mereka bagi alasan lain. Kalau kita boleh bawa Bunyamin, ayah, tentu kita akan dapat satu lagi karung. Sebab apa? Ayat ni menunjukkan bahawasanya mereka akan dapat sebanyak muatan seekor unta lagi. Kita tak tahulah berapa satu ekor unta dia akan bawa berapa guni. Kita tak tahulah. Kan? Tadi saya sebut karung atau guni tu, kita tak spesifik. Mungkin seorang bawa satu unta dapat 2 guni. Mungkin. Tapi ayat ni kata memang seekor unta dia akan ada muatan dia. Jadi kalau mereka datang 10 orang, tentu mereka ada naik. Mungkin mereka ada 10 unta. Mungkin. Tapi dalam ayat ni jelas menunjukkan kalau Bunyamin datang dengan kita, tentu kita akan dapat lagi bekalan tambahan sebanyak muatan seekor unta ni. Nampak tak? Lepas tu dia kata, kalau macam ni memang senang nak dapat ni, sebab mereka tahu bahawa mereka ada barang nak tukar. Kan? Mereka dapat yang sebelum ni percuma. Okey, ada barang nak ditukar ni. Okey. Kemudian mereka tahu Nabi Allah Yusuf suka dengan adil. Okey, akhirnya apa berlaku? Okey. Setelah itu, sampai tak berapa lama, mereka kena kembali semula ke Mesir sebab mereka perlu bekalan lain. Jadi mereka pergilah kali kedua ke Mesir. Masa mereka pergi Mesir ni, Bunyamin ikut tak? Okey. Mula-mula, kalau kita baca, memang Nabi Allah Yaqub ni dia berat hati sangat dia nak lepaskan. Tapi dia tak ada pilihan. Sebab kalau tak bawa, nanti tak dapat bekalan makanan. Kalau tak bawa, nanti tak dapat makanan yang tambahan. Nabi Allah Yaqub ni, akhirnya dia meminta kepada anak-anaknya membuat satu aku janji. Mereka kena mengangkat sumpah kepada Allah bahawa mereka memang akan jaga Bunyamin ni baik-baik. Okey, ayat 66. Akhirnya Nabi Allah Yaqub pun benarkan. Tapi Nabi Allah Yaqub pesan pada ayat 67. Kali kedua ni kalau nak masuk Mesir, jangan masuk secara beramai-ramai melalui satu pintu. Korang semua 11 orang ni masing-masing kena ikut pintu yang berlainan. Cuma Quran tak ceritalah ada berapa pintu masuk ke dalam bumi Mesir. Kan? Pintu nak masuk ikut utara boleh, selatan boleh, timur boleh, barat boleh, tu kita tak tahu berapa jumlah pintu tu sebenarnya. Pintu nak terus pergi kepada nak terus masuk ke ibu negara Mesir ke, Quran tidak cerita. Cuma Nabi Yusuf pesan, nanti kalau kau nak masuk ikut pintu yang berlainan. Pintu berlainan supaya apa? Supaya mungkin tidak timbul syak, kan? Mungkin tidak memeranjatkan orang dan sebagainya. Okey. Kemudian ayat nombor 68,
11 orang anak-anak Nabi Yaqub ni, termasuklah dia bawa Bunyamin kali kedua ni, mereka pun ikutlah seperti mana yang diarahkan oleh Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Lepas tu kita boleh bacalah keseluruhan ayat dia apa. Okey. Kemudian mereka pun dapatlah berjumpa kali kedua dengan Nabi Allah Yusuf. Masa kali kedua mereka dah bawa Bunyamin tu, Nabi Allah Yusuf telah meletakkan Bunyamin ni pada satu tempat yang khas. Maknanya 10 lagi tu dia asingkan. Kan? Dia duduk dengan Bunyamin. Masa itulah Nabi Allah Yusuf mengenalkan dirinya bahawa dia itulah sebenarnya Yusuf. Okay. Kemudian Nabi Allah Yusuf kata apa? Okey, dah jumpa ni, dah tahu cerita sebenar, jangan nak sedih-sedih lagi, dia kata. Okey, so agak-agak tuan-tuan perempuan ya, macam mana peristiwa jejak kasih? Kalau lama tak jumpa dengan Bunyamin. Kan adik-beradik, seibu, sebapa. Kan, tentu kan seronok, peluk-peluk ke kan. Kita boleh bayangkan kegembiraan Nabi Allah Yusuf dapat berjumpa dengan Bunyamin. Okay. Masa ni, adik-beradik Nabi Allah Yusuf yang lain, abang-abang tiri dia tak tahu. Yang mereka jumpa selama ni adalah, itulah Yusuf yang mereka pernah letak dalam perigi dulu. Tetapi yang dah tahu cerita sebenar adalah Bunyamin. Okey. Kemudian, ayat nombor 70. Okey. Ayat nombor 70, seperti biasa, mereka akan mendapat muatan makanan-makanan yang mereka kehendaki. Maka ketika Nabi Allah Yusuf memuatkan makanan-makanan tu, Nabi Allah Yusuf meletakkan sukatan bekas minuman dalam kenderaan saudara Bunyamin. Maksud dia letakkan ada satu bekas yang milik kerajaan di dalam muatan Bunyamin tadi. Tentulah dia bawa unta kan. Dia bawa unta, dia letakkan barang dalam karung Bunyamin. Kemudian, tiba-tiba, tak lama kemudian, ada orang dia seperti membuat pengumuman. Dia kata, wahai ahli kafilah, kamu ni sebenarnya adalah pencuri ni. Bukan Nabi Allah Yusuf yang cakap adik-beradik dia yang 10 tu mencuri. Tetapi yang cakap ni adalah orang lain, pembantu-pembantu dia. Yang menjerit tu pun, mereka pun tak tahu Nabi Allah Yusuf yang letakkan barang itu ke dalam barangan Bunyamin. Orang lain yang kata, mereka itu orang yang, ialah sebab mereka datang ketika itu, kan, jadi barang tu hilang. Barang tu seperti, ada para ulama tafsir kata dia seperti sukatan diraja lah. Barang-barang yang milik kerajaan diambil. Okey. Kemudian adik-beradik Nabi Allah SAW ni mereka macam terkedu. Kaget mereka. Mereka kata, benda apa yang hilang ni? Benda apa yang hilang ni? Okey. Kemudian penyeru itu menjawab pada ayat nombor 72. Dia kata, nafqidu suwa'al malik. Dia kata, kami kehilangan alat menyukat diraja ni. Dia kata. Kemudian yang buat pengumuman tadi tu, mereka mengatakan, siapa yang jumpa alat menyukat diraja tu balik semula, dia akan diberikan sebanyak muatan seekor unta lagi. Lepas tu lelaki tu kata apa? Aku garanti dia akan dapat hadiah. Aku jamin, dia kata, untuk memberi pemberian tu. Ayat ni lah tuan-tuan dan perempuan ya, menjadi ayat yang merujuk kepada adanya guarantor.
Kan, tuan-tuan kan biasa buat pinjaman ada garantor kan, penjamin kan. Inilah di antara ayat yang merujukkan kepada bahawa memang ada penjamin. Jadi ada kata, aku jamin, dia kata, hadiah tu dia akan dapat. Sebanyak muatan seekor unta kalau dia jumpa alat sukatan diraja tu. Okey, kemudian ayat 73. Adik-beradik Nabi Allah Yusuf ni ketakutan lah. Kan sebab mereka ni disyaki. Disyaki seperti mengambil barangan tu. Mereka pun sampai bersumpah. Mereka kata, demi Allah, korang tahu kan kami ni datang bukan nak buat jahat. Kami bukan nak curi. Kami bukan nak buat kerosakan. Dan kami juga bukanlah pencuri. Maksudnya memang adik-adik Nabi Yusuf cakap jujur lah pada ayat nombor 73 ni. Mereka datang memang nak tukarkan barang dengan dapat gandum tu, bekalan makanan tu. Tiba-tiba mereka disyaki terlibat dalam kes menghilangkan alat sukatan diraja tadi tu. Kan? Maka ayat 74, apa yang berlaku? Okey. Mereka yang orang kerajaan Mesir tu, mereka mengatakan, kalau korang mengaku korang tak mencuri, kalau kamu mengaku kamu tak buat apa-apa, tiba-tiba kalau didapati kamu semua berbohong, maksudnya didapati kalau memang ada di kalangan kamu yang mengambil alat tersebut, macam mana? Kalau kamu bohong tu, apa balasan dia? Okey. Maka ayat 75, mereka pun berilah contoh apa hukuman yang diambil kepada sesiapa yang bersalah mencuri. Mereka jawab. Mereka kata, adik-adik Nabi Yusuf kata, kalau ikut kami, tempat kami ni, kalau siapa-siapa yang ditemui benda yang ada pada kenderaannya, maka dialah yang akan menanggung balasannya. Macam itulah kami membalas orang-orang yang zalim. Maksudnya dia berkata, siapa yang bersalah tu, maka pihak yang memiliki barang tu, dialah yang akan tentukan balasan apa nak ambil. Macam tu. Okay. Kemudian Nabi Allah Yusuf pun memerintahkanlah anak-anak buah dia pergi periksa daripada seekor unta kepada seekor unta yang memuatkan barang dagangan bekalan makanan tu. Nabi Allah Yusuf dia bijak. Dia buat trik sebelum periksa yang Bu Yamin ni, Bu Yamin periksa last kali lah. Tapi periksa dulu abang-abang di 10 orang. Dicari dulu, dicari tak jumpa. Cari yang kedua tak jumpa. Last kali barulah periksa karung, atau kita kata contoh macam guni yang milik saudara kandung dia, iaitu Bunyamin. Jumpa dalam karung tu. Lepas tu Nabi Allah Yusuf pun kata, tidaklah patut dia menghukum saudara kandungnya menurut undang-undang raja kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Maksudnya Nabi Yusuf kata apa? Okey, hukuman apa yang dia nak buat ni, dia tak akan ikut sistem undang-undang yang sudah dilaksanakan oleh raja-raja. Dia kata hukuman tu, dia yang akan jalankan hukuman itu menurut undang-undang yang Allah tetapkanlah. Sebab Nabi Allah Yusuf tu ketika itu dia dah jadi Nabi. Okey. Kemudian, apa lagi yang berlaku? Akhirnya 10 adik-beradik Nabi Allah Yusuf ni pun
dah tahu yang Bunyamin tu yang seperti Bunyamin itu yang ambil, mereka pun nak selamatkan dirilah. Sebab kita tahu kan bahawa mereka ni bukan sayang sangat pun dekat Bunyamin tu. Kan? Kita pernah baca pada ayat-ayat awal-awal dulu, kita baca pada ayat-ayat awal bahawa mereka kan cemburu tengok Nabi Allah Yusuf dengan Bunyamin ini lebih disayangi oleh bapanya. Jadi mereka pun kata, memang dia ni 2 kali 5 macam saudara kandung dulu pernah juga mencuri. Macam tu. Sebab ingat tak, kan masa pertemuan pertama kan, Nabi Allah Yusuf katakan, korang ada saudara seorang lagi kan, korang bawa dia tu, yang sebapa dengan korang tu. Kan? Kalau tidak dapat makanan. Jadi mereka ni pun nak menyelamatkan diri, kan? Mereka tak nak mereka dikaitkan sebab mereka adik-beradik. Mereka katalah, perangai dia ni sama je 2 kali 5 macam saudara kandung dia pernah mencuri. Nabi Allah Yusuf ni, dia dengar orang tuduh dia seorang pencuri. Tapi tuan-tuan dan perempuan, dia sangat sabar tuan-tuan. Kalau kita ni macam mana nak buat tuan-tuan? Kalau kita lah, mungkin kita ada ubi, ada batas. Okay. Tapi Nabi Yusuf dia sabar. Dalam hatinya dia berkata, korang ni sanggup berbohong. Allah lebih mengetahui apa yang kamu katakan. Nabi Allah Yusuf dia simpan je. Dia tak cerita lagi, kan? Dia tak bongkarkan apa yang mereka katakan. Okey, kemudian apa yang berlaku? Nabi Allah Yusuf pun dia menyatakan apa hukuman dia nak buat. Okey, dia kata siapa-siapa yang tak bersalah, kami tak akan salahkan dia. Maknanya, kalau mereka datang 11 orang, seorang saja yang terlibat dengan kes tersebut, 10 orang yang lain, dia bebas. Bukan kerana kamu adik-beradik, kamu sekali akan ditahan. Tak. Nabi Allah Yusuf dia kata, jika kami menahan orang lain, nescaya kami benar-benar orang yang zalim. Nabi Yusuf kata, orang yang tak bersalah, dia tak bersalah. Hanya orang bersalah sahaja, dia akan ditahan. Okey. Nabi Allah Yusuf, dia pun, akhirnya mereka buat apa? Akhirnya mereka ni tersedar. Alamak, pemerintah Mesir ni dia nak tahan Bunyamin. Mereka teringat tau. Sebab sebelum ni kan mereka pernah buat aku janji. Mereka pernah mengangkat sumpah bahawa mereka akan jaga Bunyamin. Tapi kali ni Bunyamin akan ditahan. Tak boleh balik ke Palestin. Okay. Dalam ramai-ramai itu, mula-mula mereka buat dulu meeting secara diam-diam sesama mereka. Mereka bincang. Dia kata, sudah. Habis kita ni. Kita kan pernah janji dengan ayah kita sebelum datang ni kan. Nak jaga Yusuf. Tapi kita ni dah mungkin janji ni. Tuan-tuan dan perempuan, dalam 10 orang tu, yang paling tua, yang abang yang paling sulung, dalam ni disebut dalam hadis, dalam ayat Quran ni memang Allah sebut yang paling sulung. Sebab ayat tu kata, qala kabiruhum. Yang paling tua, yang paling sulung antara 10 orang ni, mereka pun mengingatkan balik apa yang kita dah janji dengan ayah kita sebelum ni. Jadi dia buat keputusan apa? Dia buat keputusan biar dia je yang temankan Bunyamin tu. Maksudnya biar dia yang jaga Bunyamin itu dalam keadaan dia diam-diam lah. Maksudnya dia nak duduk dekat Mesir tu, dia tak nak balik, biar dia yang tanggung kesalahan tersebut dengan dia tak balik ke Palestin, tapi dia akan menetap di
Di mana? Di mana? Di Mesir itu. Okey. Jadi apa yang berlaku? Akhirnya apa berlaku tuan-puan? Baliklah 9 orang adik-beradik Nabi Allah Yusuf ke Palestin. Maknanya tinggal berapa orang? Sekejap ya. Okey, tetapi perempuan rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sambung sikit lagi. Okey. Jadi 9 orang tu baliklah ke Palestin. Maknanya yang tinggal di Mesir tu siapa? Bunyamin dengan yang paling sulung. Okey. Lepas tu tuan-tuan pun tahu bahawasanya akhirnya mereka 9 orang ni pun kena kembali semula ke Mesir buat kali yang ketiga. Balik Mesir buat kali yang ketiga. Lepas kali yang ketiga mereka balik ke Mesir itulah, barulah mereka mengenali Nabi Allah Yusuf. Masa balik kali ketiga itulah, barulah Nabi Allah Yusuf mengirimkan baju kepada bapanya Nabi Yaqub. Okey, itulah sedikit pengulangan maklumat yang tuan-tuan dan puan telah pun belajar. Okey, kita lanjutkan dengan kemusykilan yang ke-14. Okey, tuan-tuan dan puan. Ada masa lagi tak kita ni? Kita ni dah pukul berapa dah sekejap Okey, setakat ni tuan-tuan boleh ikut tak? Tuan-tuan boleh faham InsyaAllah. Okey, kita dah 10 suku. Okey, tak apa, kita ambil sikit lagi perbincangan kita pada ayat kemusykilan yang ke-14. Okey, kita akan kejap ya, saya kongsikan dia. Okey, sebelum tu tuan-tuan dan puan jelas perbincangan yang ke-13. Okey. Jadi saya tak perlu ulas panjang lebar kerana saya yakin tuan-tuan dan puan dah berulang kali mendengar kisah tersebut. Okey. Jadi kita terus kepada kemusykilan yang ke-14. Kemusykilan yang ke-14 ni adalah kenapa kedua belah mata Nabi Yaqub AS menjadi putih kerana kesedihan. Kenapa boleh jadi macam tu? Okey, cuma waktu kita ni dia dah kita dah sampai waktu 1 jam, sebab tu kita pun dah sampai 10 suku. Mungkin tuan-tuan ada persiapan, nak bersiap untuk anak sekolah dan sebagainya. Jadi saya tidak bercadang untuk kita teruskan kemusykilan yang ke-14 dan juga yang ke-15. InsyaAllah nanti kita bincangkan pada minggu hadapan kemusykilan yang ke-14, yang ke-15. Ini bermakna kita tinggal lagi 4 lagi kemusykilan kisah Nabi Allah Yusuf. Lepas habis 4 kemusykilan tu, baru kita masuk kisah Nabi Allah Musa. Jadi kemusykilan ke-14 kita tidak bincangkan malam ni, kita bawa kepada perbincangan pada minggu depan 14, 15, 16, 17 insya-Allah. Jadi itu tadi sebarang persoalan, pertanyaan sebelum kita lanjutkan, sebelum kita tangguhkan pengisian kita. Kalau ada mana-mana perkongsian dari tuan-tuan perempuan, bolehlah tuan-tuan nyatakan. Ada. Oh, nota kemusykilan ke-11 Allah tak ada. Tak semak sampai 3. Okey. Mana nota yang belum saya beri tu nanti saya semak semula, nanti saya beri kepada tuan-tuan perempuan. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa kemusykilan, kita boleh tangguhkan pengisian kita pada malam ini.
mana yang lemah, mana yang kurang pada penyampaian saya, pada penjelasan. Kalau saya ada tersalah, saya mohon untuk diperbetulkan. Jadi kita akan bertemu sekali lagi insya-Allah siri yang ke-26 pada minggu depan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.